Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pagi ni kita nak sambung belajar bab 2 ni ya. Cikgu nak sambung balik. Semua buka buku teks muka surat 51. Buku teks muka surat 51. Muka surat 51. Buku teks. Okey. Saya nak awak tengok eksperimen 2.1. Okey, eksperimen 2.1. Eksperimen ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi saya nak awak fokus dan bagi perhatian. Okey, Tujuan eksperimen kita ni, tujuan dia, kalau ada tujuan mesti ada untuk melihat, untuk menganggarkan, untuk menyiasat, tujuan. Untuk menganggarkan nilai kalori dalam beberapa sampel makanan menggunakan kalorimeter. Untuk menganggarkan nilai kalori dalam beberapa sampel makanan menggunakan kalorimeter. Okey, ni tujuan. Jelas? Lepas tujuan, penyataan masalah. Sampel makanan yang manakah mempunyai nilai kalori yang paling tinggi? Penyataan masalah mesti ada tanda soal. Sampel makanan yang manakah mempunyai nilai kalori makanan yang paling tinggi? Okey, dah habis yang tu. Hipotesis ni ramalan sebelum kita buat eksperimen. Okey, ramalan awal. Tak buat eksperimen lagi ni, tapi kita ramalkan. Okay, kita punya ramalan kita, sebabkan sampel makanan kita ada 3 jenis. Jadi kita ada kacang tanah, kita ada roti, kita ada ikan bilis. So kita buat andaian, kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dan ikan bilis. Sebab kita pun tak tahu kan. Jadi dia bagi hipotesis kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dengan ikan bilis. Sebab apa kita tulis kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi? Sebab tujuan kita nak menganggarkan nilai kalori. Kan? Tujuan kita nak menganggarkan nilai kalori. Jadi kita buatlah hipotesis kacang tanah ni ada nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan roti dan ikan bilis. Okey. Pun boleh ubah. Macam biasa, pemboleh ubah ada 3. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang sentiasa pemboleh ubah yang kita tukar. Iaitu kita ada jenis sampel makanan lah. Jenis sampel makanan. So, apa sampel makanan kita? Kacang tanah, roti, ikan bilis. Ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Mula-mula kita buat pakai kacang tanah. Sekejap lagi kita ulang guna roti pula. Habis roti kita ulang pakai ikan bilis pula. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Perubahan suhu air. Tak apa, yang ni mungkin tak apa nak jelas. Benda ni nanti kita akan lihat bila kita buat eksperimen nanti. Yang dimalarkan pun sama. Mungkin tak apa nak nampak lagi. Nanti awak akan faham kemudian. Faham nanti ya. Okey, bahan yang kita perlukan dalam eksperimen ni, 1 gram kacang tanah, 1 gram saja. 1 gram roti, 1 gram ikan bilis. Nampak tak?
1 gram, 1 gram, 1 gram. Dimalarkan kan? Dimalarkan. Boleh tak masuk kat sini? Selain daripada jisim air. Jisim makanan. Kan? Jisim air pun boleh, jisim makanan pun boleh. Nampak tak? Dimalarkan tu maksudnya sama. Kacang tanah 1 gram, roti 1 gram, ikan bilis 1 gram. Yang dimanipulasi adalah jenis makanan. Jenis makanan. Ya, apa dia? Kacang tanah, roti, ikan bilis. Yang ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Tak sama kan? Lepas tu, selain daripada makanan-makanan ni semua, kita perlukan kapas dan air suling. Ni radas. Bezakan, tahu nak bezakan radas dengan bahan. Bahan benda yang kita pakai lepas tu habis. Radas tu macam kaki retot, tabung uji tu radas. Kita basuh-basuh, kita simpan balik kan. Okey, jelas bahan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok seterusnya. Radas. Radas kita pakai. Radas. Kita gunakan kaki retot. Ni kaki retot ni. Ni kaki retot. Tabung didih. Tabung didih ni yang nampak ni. Tabung didih ni. Tabung didih. Kita tak gunakan tabung uji. Sebab tabung uji hanya digunakan untuk mengisikan bahan. Tabung didih tu untuk nak kita panaskan. Tu beza tabung didih dengan tabung uji. Termometer. Termometer. Tu ada gambar termometer tu. Termometer. Tabung didih. Kaki retot. Penghadang. Penghadang. Penghadang tu di sekeliling radas kita tu kita bubur macam buku ke kotak ke, kita nak hadang dia. Plastisin. Plastisin yang bawah ni. Ni plastisin ni tanda liat. Dan jarum. Jarum. Ni jarum. Jarum ni kita cucuk makanan. Kita cucuk kita punya sampel makanan. Jarum tu kita nak bagi tegak, kita cucuk dekat plastisin. Jadi dia tegak lah. Okay. Nampak gambar rajah 2.4. Awak boleh tengoklah gambar rajah 2.4 dalam buku teks awak tu. Okay. Okay. Nombor 1, prosedur. Prosedur dia. Sediakan susunan radas seperti gambar rajah 2.4. Kita pun set lah radas kita. Okey. Untuk soalan yang macam ni, nak tulis laporan eksperimen, awak memang kena lukis. Awak memang kena lukis gambar rajah ni. Memang wajib lukis. Wajib lukis. Wajib lukis. Dan wajib label. Label. Lukis, label. Sebab semua ni ada markah. Ini adalah untuk menjawab soalan kertas 2. Soalan eksperimen kertas 2. Ini adalah eksperimen dia. Okey. Sediakan susunan radas seperti gambar rajah di bawah. Ni kena tulis macam ni. Yang kedua, rekodkan jenis sampel makanan. Rekodkan jenis sampel makanan dan jisimnya, jisim air di dalam kalorimeter dan suhu awal T1 pada termometer dalam jadual. Maksudnya macam ni. Okey, rekodkan jenis sampel makanan.
Kita rekodkan jenis sampel makanan. Kacang tanah, ikan bilis, roti. Ni sampel makanan ni. Rekodkan. Kita rekodkan dalam jadual kita ni. Dan jisimnya. Jenis sampel makanan dan jisimnya. Jisim sampel makanan kita. 1 gram, 1 gram, 1 gram. Jisim air suling di dalam kalorimeter. Apa yang mana satu kalorimeter ni? Kalorimeter ni inilah ni. Inilah alat kalorimeter. Kalorimeter makmal lah ni. Ni kalorimeter dalam makmal. Kalorimeter yang sebenar bukanlah bentuk macam ni. Ni yang kita setting dalam makmal. Jisim air. Jisim air yang kita guna adalah 10 gram. 10 gram. 10 gram. 10 gram. Mana jisim air? Air letak kat mana? Tu air ni air. Ni air. Dalam ni apa ni? Ni tabung didih. Kita isikan air. Isi air. Lepas tu kita ambil termometer. Kita celupkan kat dalam ni. Ni termometer ni. Ni air. Air ni kita kena samakan isi padu dia. 10, 10, 10. Yang ni pun dimalarkan. Yang ni pun dimalarkan. Okey. Lepas tu, kita okey, yang ketiga. Gunakan pemetik api dan kita nyalakan sampel makanan. Kita ambil lighter, kita bakar. Ni bakar. Kita bakarlah kita punya kacang tanah tu. Kita bakar. Ambil lighter, bakar. Terbakar lah ni. Kan? Sebelum tu kita kena ambil suhu awal air. Sebelum tu kita kena ambil suhu awal air ni. Ambil suhu awal ni, ambil suhu dia. Suhu awal air kita panggil T1. T1 tu temperature 1, temperature pertama. T tu temperature. Jadi kita ambil suhu awal. Suhu awal tu katalah suhu awal 28 darjah Celsius. Suhu awal air 28 darjah Celsius, 28 darjah Celsius. Nah, suhu awal sebelum kita bakar kacang tanah tu, kita ambil dulu suhu awal dia. Okey. Gunakan pemetik api dan kita nyalakan sampel makanan. Ambil pemetik api, nyalakan sampel makanan. Okey, sampailah sampel makanan ni terbakar. Bila kacang tanah tu dah menyala, awak alihkanlah lighter tu. Supaya api yang kena dekat air tu, api yang memang asal daripada kacang tanah. Bukan api daripada lighter. Okey. Yang keempat, bila dia dah bakar semua, dah padam api tu, perhatikan dan rekodkan suhu akhir T2 selepas sampel makanan semua habis terbakar. Bila kacang tanah tu dah habis terbakar semua, awak tengoklah suhu termometer tu. Katalah suhu termometer tu lepas habis semua terbakar 38 darjah Celsius. T2 ni suhu akhir. Kita buat satu-satu. Jadi, perubahan suhu T2 tolak T1. 38 tolak 28. Dapat berapa? 10 darjah Celsius. Dapatlah 10 darjah Celsius.
Okey. Okey, masa pembakaran, masa kita nak bakar kita punya sampel kacang tanah tu. Okey, ni katalah kita punya apa ni, tabung didih ni yang ada air ni kan. Ni ada air kan. Air ni. Ni kita punya sampel kacang tu. Ni sampel kacang kita ni. Ni jarum ni. Kita make sure supaya jarak di antara kacang dengan air ni serapat mungkin. Jangan jauh. Ni pastikan jarak serapat yang boleh. Ya, kita tak nak dia jauh sangat. Jarak di antara kacang yang tengah terbakar tu dengan tabung didih kita tu serapatnya mungkin. Jadi kita nak bagi air tu memang dapat betul-betul haba daripada kacang tanah yang kita bakar tu. Okey. Nanti untuk ikan bilis pun awak akan buat prosedur yang sama. Awak akan buat benda yang sama. Lepas buat kacang tanah, buat ikan bilis. Lepas ikan bilis, awak buat untuk roti juga. Buat step yang sama. Ulang untuk sampel makanan yang berbeza-beza pula lepas tu. Jelas? Okey. Senang je eksperimen ni. Nanti bila dah naik sekolah, cikgu awak nanti akan buat eksperimen ni. Dia akan wajib buat eksperimen ni. Okey. Analisis data. Kita pun dah dapat semua-semua kan. Kita pun dah isi lah ni. Kita pun isilah kita punya maklumat ni. Isi semua. Okey, kita nak buat analisis data. Okey. Hitungkan dan rekodkan nilai kalori bagi setiap sampel makanan dengan menggunakan formula yang berikut. Macam mana kita nak tahu nilai kalori? Macam mana kita nak tahu nilai kalori kacang tanah, ikan bilis, roti? Macam mana nak tahu? Ada formula dia. Inilah formula dia ni. Formula dia. Ni dia. Ni formula dia. Bagi terang sikit. 4.2 Joule per gram darjah Celsius darab dengan jisim air. Nilai ambil nilai ni kali dengan jisim air kali dengan perubahan suhu bahagi dengan jisim sampel makanan kemudian kali dengan 1000. Dapatlah jawapan dia. Contohnya saya tunjuk contoh pengiraan. 4.2 kali dengan jisim air. Jisim air tadi berapa gram? 10 gram. Kali dengan perubahan suhu. Perubahan suhu berapa? 38 tolak 28. 10 darjah Celsius kan? Bahagi dengan jisim sampel makanan. Jisim sampel makanan 1 gram. 1 gram. Kali dengan 1000. Tekan kalkulator, dapatlah. Ini adalah nilai kalori makanan. Pakai je formula ni. Nanti dah kira-kira, dapatlah jawapan untuk kacang tanah berapa, ikan bilis berapa, roti berapa. Kena buat eksperimen lah. Eksperimen ni sebenarnya nak ambil suhu awal air dengan suhu akhir je. Suhu awal tu tak apa, senang je. Nak ambil suhu akhir, tu je. Lepas tu suhu akhir tolak suhu awal. Ada masalah?
Pengadang. Tadi nak cakap. Pengadang, masa-masa kita buat eksperimen ni, kita adang lah kita punya radas ni. Supaya kita adang, kita tak nak haba yang kacang ni keluarkan terlepas ke tempat lain. Kita tak nak haba ni macam lepas ke tempat lain. Jadi kita bubuh lah buku ke cardboard ke apa ke kan. Kita hadang lah ni. Kita tak nak haba tu terlepas ke lain. Jadi haba yang kacang tanah ni hasilkan akan digunakan untuk panaskan air dalam tabung didih tu. Kalau kita tak bubuh pengadang, haba tu boleh keluar. Faham ya? Okey, senang je. Kita kira-kira dapatlah kita punya nilai tu. Okey. Kesimpulan. Kita pun buat eksperimen. Kita buatlah kesimpulan. Adakah hipotesis diterima? Kalau nak tulis kesimpulan, kita kena tulis hipotesis diterima, titik. Ataupun hipotesis ditolak, titik. Lepas tu kita salinlah kita punya hipotesis tu. Okey? Contohnya kesimpulan. Contoh dia, awak tulis hipotesis diterima. Kalau betul lah. Kalau hipotesis tu salah, hipotesis ditolak. Lepas tu tulislah hipotesis. Ambil hipotesis tadi, tulis balik. Kan? Macam ni. Mana tadi hipotesis? Awak tulis macam ni. Kesimpulan. Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dengan ikan bilis kan. Awak tulis sini kesimpulan dia. Hipotesis diterima. Titik. Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dan ikan bilis. Ambil balik hipotesis tu, masukkan dalam kesimpulan. Okey, settle kesimpulan. Soalan. Kita nak fokuskan pada soalan ni. Adakah nilai kalori dalam sampel makanan yang ditentukan dengan menggunakan kalorimeter lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai kalori dalam sampel makanan? Faham tak maksud dia? Adakah nilai kalori dalam sampel makanan yang kita buat dalam eksperimen ni nilainya lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai kalori dalam sampel makanan yang sebenar? Katalah untuk 1 gram roti, untuk 1 gram roti pula dah. Katalah untuk 1 gram kacang tanah, ambil kacang tanah lah. 1 gram kacang tanah, dia pakar pemakanan kata ada 10 kilojoule. Kan? Tapi ni teori ni. Tapi bila kita buat eksperimen, kita tak dapat 10 joule. Biasanya kita akan dapat kurang daripada 10 kilojoule. Katalah kita dapat 5 je kilojoule. Ni eksperimen. Hak ni yang teori. Kan? Dia kata adakah nilai kalori dalam sampel makanan yang ditentukan dengan menggunakan kalorimeter lebih besar ataupun lebih kecil? Lebih kecil nilainya. Biasanya akan lebih kecil. Kurang daripada nilai yang sebenar. Roti, katalah 1 gram roti ada 8 kilojoule. Contohlah nah. Tapi bila kita buat eksperimen, kita mungkin dapat 3 kilojoule saja. Dia tak sama. Susahlah nak sama sebab kita pun buat eksperimen. Jelas ha? Okey.
Awak bagi jawapan lebih kecil. Terangkan mengapa. Terangkan jawapan anda. Kenapa lebih kecil? Sebab apa lebih kecil? Sebab, saya bagi tahu kat sini lah. Sebab masa pembakaran, kan, ni kan tadi apa ni? Ni kan apa? Air suling. Ini jarum. Ni kan sampel makanan kita ni. Sampel makanan. Jawapan dia, awak terang macam ni. Sebab semasa pembakaran sampel makanan, haba daripada sampel makanan tidak sampai sepenuh ataupun tidak dapat diserap sepenuhnya oleh air dalam tabung didih. Haba. Boleh dapat tak? Sebab semasa pembakaran sampel, haba daripada sampel makanan tidak dapat diserap sepenuhnya oleh air suling. Mungkin ada haba yang terbebas ke persekitaran. Kita nak make sure sepatutnya haba tu daripada sampel makanan tu terus sampai dekat air suling, tapi tak mungkin akan terjadi sebab ada haba yang akan terbebas ke persekitaran. Sebab itulah nilai kalori makanan yang kita buat dalam makmal tak sama dengan nilai kalori makanan sebenar, dan biasanya nilai tu akan jadi lebih kecil. Sebab apa? Saya ulang lagi sekali. Sebab haba daripada sampel makanan tidak dapat diserap sepenuhnya oleh air suling. Kemungkinan ada haba yang terbebas ke persekitaran. Saya dah jawab dah soalan B. Okey, ni dah jawab, ni pun dah jawab. Namakan satu contoh sampel makanan yang digunakan untuk menganggarkan nilai kalori dengan menggunakan kalorimeter bagi setiap kelas makanan yang berikut. Okey, namakan contoh sampel makanan. Kalau karbohidrat biasanya kita nak gunakan sampel makanan apa? Makanan apakah yang mewakili karbohidrat? Roti. Roti karbohidrat. Roti kan banyak karbohidrat. Jadi roti tadi mewakili kelas karbohidrat. Lepas tu apa lagi? Ikan bilis. Ikan bilis mewakili protein. Ikan bilis. Sementara kacang tanah, ni kacang tanah. Kacang tanah mewakili kelas makanan lemak. Okey. Nombor 2 dah jawab dah. Nombor 3. Namakan satu kelas makanan yang tidak ada nilai kalori. Dia tak ada nilai kalori. Apa je kelas makanan? Satu kelas makanan yang tak ada nilai kalori. Kelas makanan semua ada 7 kelas. 7 kelas makanan. Makanan ada 7 kelas. Karbohidrat, protein, lemak, apa lagi? Yang tak ada kalori langsung. Kalau kita makan tu tak ada tenaga. Dia tak ada, kalau maksud tak ada kalori tu, dia tak membekalkan kita tenaga lah. Apa dia? Kalau awak boleh ingat. Okey, antaranya adalah
gelas makanan air. Air tu dia ada air yang kita minum tu. Air kosong, air kosong. Jangan air manis. Kalau macam air Coca-Cola tu memang berlambak lah kalori. Kalau teh tarik tu memang banyak lah kalori pasal ada gula kan. Ni air kosong. Air kosong tak ada kalori. Kan? Sebab dia tak ada gula. Lagi satu apa dia? Kalau buah-buahan ada kalori. Sayur-sayuran. Awak boleh bagi kelas makanan serat. Kelas makanan serat. Contohnya buah manis kan. Buah manis biasanya dia ada gula. So serat ni awak bagi tahu sayuran. Sayuran kan tak manis. Bayam. Kelas makanan tu serat. Kelas makanan ni serat. Contoh makanan tu sayuran. Sebabnya namakan satu kelas makanan yang tidak mempunyai nilai kalori. Dia nak satu kelas je. Bagilah air kosong. Jawapan dia. Sebab air tidak mengandungi air kosong tidak mengandungi gula. Jadi sebab dia awak tulis air kosong tidak mengandungi gula yang boleh membekalkan tenaga. Jelas Sebab kalau untuk menghasilkan tenaga, sebenarnya kalori tu tenaga. Kalori tu tenaga. Kalori tu tenaga. Kalori tu sebenarnya tenaga lah. Contohnya cikgu tunjuk sini ya. Okey, cikgu tunjuk sini. Tenaga kan, glukosa plus dengan apa dia? Oksigen dapat tenaga campur dengan karbon dioksida campur dengan air. Yang ni namanya respirasi sel. Proses respirasi sel ni menghasilkan tenaga. Tapi air kosong ni dia tak ada glukosa. Bila dia tak ada glukosa, dia tak dapat menghasilkan tenaga. Tenaga ni lah kalori. Tenaga tu lah kalori. Jadi air kosong tiada glukosa. Sebab dia air kosong tiada glukosa yang boleh membekalkan tenaga ataupun kalori. Okey. Ini saja untuk kelas kita pada pagi ni. Jadi, apa tugasan awak? Tugasan awak, saya nak awak salin eksperimen 2.1. Salin eksperimen 2.1. Salin eksperimen 2.1. Keputusan eksperimen tu nanti saya akan bagi kemudian. Mesti awak kena catatkan keputusan kan. Keputusan kat dalam ni keputusan ni. Ni keputusan ni semua ni. Saya akan bagi kemudian nanti. Awak salin dulu. Okey. Sekian saja untuk eksperimen ni.